Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini. So actually untuk sains tingkatan 1 dah habis ya. Dah habis silibus. Tingkatan 3 pun dah habis. Untuk tingkatan 2 saya ada 2 bab terakhir ya. Saya tergentala masa cuti sekolah lah. Okey, so saya dah masuk bab 11 sebenarnya. Saya telah terangkan tentang apakah bintang, apakah galaksi dan alam semesta. Dan kita muka surat 240 saya dah terangkan dalam video sebelum ni ya. 241, 242 pun tentang kematian bintang ya, kelahiran bintang, kematian bintang. Apa itu Bima Sakti, di mana kedudukan kita Bima Sakti di dalam galaksi, dan apakah jenis galaksi kita telah saya sebut dalam kelas yang sebelum ini. And kemudian kalau tak ingat, dengar balik lah. And then kalau tak faham ya, kalau tak ingat tu baca balik pun patutnya boleh. Ataupun kalau lebih suka mendengar, awak buka lah video lepas, page 243 ya, macam mana bintang lahir, macam mana bintang mati. So lahir daripada nebula. Apa nebula kena tahu ya, dia adalah debu dan gas-gas daripada seperti hidrogen dan helium. Kemudian tarikan graviti yang kuat sampai dia tergumpal. Bila tergumpal, kita akan dapati dia jadi teras dia sangat padat ya. So kemudian teras mengecil disebabkan sangat padat tadi, tarikan semakin kuat. Dan kemudian apabila suhu dan tekanan yang dalam teras menjadi terlalu tinggi, ada tindak balas nuklear. Berlaku tindak balas nuklear, dan di situ kita dapati gas hidrogen ditukarkan kepada helium. Masa ditukarkan tu banyak tenaga haba dan tenaga cahaya dibebaskan. So dia akan menjadi matahari lah. Matahari adalah salah sebuah bintang. Itu adalah kelahiran bintang. Bila baru lagi dia dipanggil bintang muda. Kalau baru lahir, kemudian dah lama-lama dia akan fizikalnya akan terus berkembang. Mungkin dia jadi bintang bersaiz sederhana, mungkin bintang besar, sebab saiz ni menentukan kematian dia nanti. Okey, apa jadi semasa kematian? Saya ulang balik ya, walaupun awak dengar yang lepas. Okey, kalau awak tak sempat dan dengar yang lepas, terus dengar yang ni. Kita dapati semasa kematian bintang, kita dapati bahagian luarnya akan dipanaskan ya, paling luar dipanaskan. So sangat panas, sebanyak haba yang dijanakan. So hidrogen dalam lapisan ini mula terbakar dan menyebabkan bintang itu kembang. Bila nak mati, tanda-tanda nak mati, kembang. Kalau kat manusia biasa tanda nak mati dah tua, tapi tak semestinya. Akhir zaman ni muda pun ada mati ya, jangan main-main. Tapi salah satu tanda kita tengok dah tua, ada uban, ada tanda-tanda. So kemungkinan dia orang punya jangkaan kematian bintang bila start bintang tu kembang. Okey, masa dikembang itulah dia akan tukar warna. Bintang berwarna merah, nama dia raksasa merah. Kalau tengok matahari kita merah ke tak? Tak kan, dia kekuningan ya, tapi janganlah tengok mata kasar, nanti rosak ya, boleh buta ya. Okey, so bila dia mati, kalau tak besar sangat jadi kerdil putih. Okey, kalau bintang raksasa merah sangat besar, masa dia merah tu, kita akan dapati dia kecut dengan cepat dan dia meletup. Nama dia letupan supernova. Sangat besar letupan tersebut, dan kita akan dapati bila dia dah dia sangat cerah ya masa meletup tu, dan kita dapati letupan tu akhirnya menyebabkan jadi bintang neutron. Kalau sederhana tadi, kita akan dapati jadi bintang kerdil putih. Sekarang ni bintang neutron. Okey, jika bintang yang asal tu sangat-sangat besar, letupan supernova akan menghasilkan lohong hitam. Tengok dia berubah ya. Zaman saya mula mengajar dulu, bila meletup supernova yang saiz besar sangat ni, dia akan jadi dua, bintang neutron tambah lohong hitam. Sekarang ni dia buat, kalau yang letupan yang besar tadi bintang neutron, tapi kalau sangat-sangat besar, lohong hitam. So di situ dikata lohong hitam merupakan ruang yang tidak membolehkan sebarang jisim terlepas daripadanya, termasuklah cahaya. Cahaya tak boleh lalu, dia hitam je ya? Okey, Allahualam, ini semua ramalan dia orang di bumi je. Nobody can ever go there. Tak mungkin ya. Okey, kita sambung dengan page 244 pun dah buat saya rasa, tentang perbandingan saiz relatif. Bila relatif tu kita banding dengan sesuatu.
Contohnya kalau saya bandingkan awak adalah tingkatan 2 bandingkan dengan budak darjah 6. Itulah awak lebih besar. Kalau budak darjah 3 lebih kecil. So itulah relatif nak bandingkan ya. Ni antara saiz relatif antara bumi dengan alam semesta nak bandingkan. So kita akan dapati saya terus saja tadi saya lupa suruh betulkan niat. Tak apalah tengah-tengah pun betulkan niat ya, kalau untuk kita belajar mudah-mudahan menjadi pahala ya. Dan please subscribe kalau belum subscribe. Sorry terlupa. Dah lama tak buat kelas seminggu lebih saya langsung terlupa my routine ya. Okey, so kita dapati tentang perbandingan saiz ni, kita akan dapati terdapat banyak mana agak-agaknya galaksi kat dunia ni, kat alam semesta ni. Dia kata jutaan galaksi. Tapi jutaan tu sampai bila? Tak tahu kita nak kira, betul tak? Lepas jutaan, billion, trillion, tak tahu. Dan besar mana alam semesta ni? Di mana hujungnya? Kita cuma nampak langit sahaja. Lepas tu tak nampak. Subhanallah, otak kita sangat terhad yang Allah buat. Okey, bila kita terhad sangat, kita tak boleh fikir lebih-lebih. Banyak benda kita tak boleh fikir. Atau tak boleh dengar, tak boleh melihat. Yang apa kita nampak, lihat, itu yang Allah izinkan. Orang kena seksa dalam kubur, dengar? Tak dengar. Kalau dengar, habis semua manusia baik, takut. Okey, tapi haiwan dengar. That's why kadang-kadang dia lalu dekat kubur, dia lihat sunyi je kan. Sebab binatang-binatang dia dengar orang kena seksa bawah. Macam mana kita tahu? Sebab otak kita terhad. Itu perlunya wahyu. Itu perlunya Quran. Itu sebagai seorang Islam, baca Quran. Baca tengok alif lam mim pun 3 tu darab 10 30 pahala dah. Satu pertama dapat pahala. Yang keduanya baca juga terjemahan kalau kita bukan tak expert bahasa Arab. Baru kita nampak, oh patutlah kena ikut Quran. Semuanya ada dalam Quran untuk kehidupan kita kat dunia ni sampai kiamat nanti. Sampai kita mati, sampai kiamat nanti. Tapi ada benda yang mesti berdasarkan hadis. Yang Quran tak tunjuk nak solat macam mana, nak puasa macam mana. Dia sebut je. Yang menunjukkan macam mana ialah Nabi. Itu sebab kena ikut sunnah Nabi. Itu sebab salah orangnya tafsir Quran dengan otak sendiri. Dia rasa dia hebat, dia tafsir sendiri. Mana boleh? Nabi yang tunjukkan. Kemudian ada tertib ilmu untuk belajar agama ni. Kita orang awam bolehlah dengar. Bagi orang belajar agama, memang dia akan ada tertib ilmu je. Bukan main hentam je. Jangan rasa hebat sangat diri kita ni, sampai rasa boleh fikir semua sendiri. Dia Quran pun tafsir sendiri. Tak boleh. Nabi yang telah menentukan apakah maksudnya, dibincangkan oleh para alim ulama. Jangan sekali-kali mengutuk alim ulama, mengutuk ustaz-ustaz, kerana mereka mengajar ilmu agama. Nanti sesat, na'udzubillah. Jangan mengutuk ya, sebab ada tendensi untuk budak-budak zaman sekarang ni dalam Facebook, dalam apa, kalau tak setuju politik, kononnya dia hebat sangat, padahal dia budak lagi, dia kutuk alim ulama. No, jangan ya. Okay, back to page 244, kita dapati jutaan galaksi dalam alam semesta. Okay, so dalam jutaan-jutaan tu, salah satu galaksinya nama dia Bima Sakti. Bayangkan berjuta-juta tu, salah satu adalah galaksi. Kalau bayangkan kat sekolah ramai, salah satu daripada pelajar sekolah tu awak. Kalau sekolah awak ada 700 orang pagi petang, bayangkan awak kecil, so satu je. Ini kita salah satu. Kemudian mudahlah salah satu ada galaksi tu. Kemudian ini tadi saya banding sekolah ratus, ini jutaan ya. Kemudian salah satu adalah Bima Sakti. Dalam Bima Sakti tu adanya bumi. Lagilah halus, lagilah sikit. Okay, so dalam Bima Sakti tu ada sistem suria, iaitu salah satu bintang-bintang banyak Bima Sakti tu adalah matahari dengan sistem suria. So dalam pada sistem suria pula, kita salah satu daripada 8 planet. Sebab kecil sangat kita ni. Kalau kita buat alamat ya, alamat saya, katalah alamat saya di Shah Alam. Shah Alam, Selangor, okey, makin besar kan? Malaysia makin besar kan? Besar lagi Asia Tenggara. Okey, Asia Tenggara, kemudian besar lagi bumi. Lepas bumi apa? Lepas bumi, apa? Lepas bumi apa? Lepas bumi adalah sistem suria. Lepas sistem suria
adalah dalam Bima Sakti. Lepas Bima Sakti, ini alamat kita kononnya. Lepas Bima Sakti, apa lagi? Alam semesta yang terdiri daripada berjuta-juta galaksi. Kita hanya salah satu je. Itu bumi. Awak lagi kecil. Tadi alamat saya kat Shah Alam. Saya dalam Shah Alam, saya kecil je. So awak kat bumi ni kecil je. Subhanallah. Tak terfikir oleh fikiran kita, ya. Okey, kalau kita lihat dibandingkan sini, bumi hanya sebesar habuk je. Kat alam semesta halus je habuk. Nampak habuk. Yang biasa tak nampak. Tepuk langsir ke, cushion ke dekat cahaya matahari pun nampak dia berterbangan habuk kan. Halus sangat-sangat. Okey, so tak boleh nak bayangkan tentang kebesaran Allah dalam menciptakan betapa luasnya alam semesta. Tak boleh kita lihat hujungnya. Tak boleh nampak. Nak tengok matahari apa permukaan dia, dan mata kasar pun tak mampu nak tengok. Tengok buta. Tengok bulan, nampak cantik je. Tu yang ada peribahasa, pungguk rindukan bulan. Tapi kalau kemudian dia guna teleskop tu, tengok permukaan dia berlubah, berkawah-kawah. Macam muka penuh jerawatnya berlubang. Na'udzubillah. Bukan nak hina, tapi astagfirullahaladzim, saya shouldn't. Setengah orang mungkin sensitif. Sorry ya. Okay, so because menunjukkan kita tak nampak. Kita nampak orang tu hebat je. Kelemahan dia tak nampak. Allah simpan kelemahan dia. Kita pun banyak kelemahan. Semua manusia macam tu. Kita kena istighfar banyak. Okey, so kita kena bersyukur dengan keindahan alam semesta. Kalau tadi saya kata alamat saya, address saya lihat Rajah 11.2. Okey, 11.2. Alamat saya Shah Alam ya. Shah Alam, tak ada kat situ lagi 11.2 ni. Shah Alam dalam Selangor. Selangor dalam Malaysia. Malaysia dalam Asia Tenggara. Asia Tenggara dalam bumi. Ada gambar tu. Nampak tu bumi tu. Bumi warna biru ya. Marikh warna merah. Okey, bumi. Kemudian bumi ni, cuba tengok sistem suria. Alamat kita bumi, sistem suria adalah salah satu daripada 8 yang keliling matahari kan. Kemudian sistem suria ni pula dalam galaksi Bima Sakti. Dah besar tu, macam spiral tu. Okey, lepas Bima Sakti, ia adalah kumpulan galaksi pula. Ada kumpulan dia pula, galaksi sama-sama dengan geng Bima Sakti ni. Ada banyak galaksi lain. Kumpulan galaksi ni pula dalam gugusan galaksi. That means banyak-banyak gugus macam anggur. Banyak gugusan galaksi. Tak tahulah banyak mana, Allah je yang tahu. Mesti ada pencipta, betul tak? Takkan jadi sendiri je. Itu orang kafir yang dia malas nak fikir, dia kata atheist. Tak ada Tuhan. Tapi bila terkejut, oh God, sebut juga God. Sebab Allah dah tanamkan tauhid rububiyah dalam kita. Kita tahu ada Tuhan. Nak ilahiyah tu aja susah. Nak kata Allah tu satu je susah. Tengoklah orang kafir tu banyak Tuhan dia. Macam orang Hindu banyak. Kristian pun dah 3. Asal-asal Nabi Isa aja 1. Tapi diselewengkan jadi 3. Kan? Okey, kita lihat seterusnya page 245 tentang ciri-ciri bintang. So, bintang ni pula, bila nak buat kajian, kena ada ciri-ciri, senang lah. Macam kita tengok, nak ciri-ciri manusia, haiwan, tahu dah lah manusia macam mana kan. Dah senang kumpulan dia. So, ada kumpulan dia pula ya. So, nak tahu kumpulan dia, kita lihat Rajah 11.3. Pertama, tengok warna. Cuba tengok warna punya matahari kita. Agak-agak tengok cahaya dia. Putih ke, merah ke, kuning. Kalau tengok cahaya kat luar kan, mesti orang kata dia warna kuning. Pertama warna. Kemudian suhu. Konon-kononnya lain bintang, lain suhu. So suhu matahari kita tahu permukaan dia 6,000 juta. 6,000 juta degree Celsius. 6,000 ya. Dia banyak range lah daripada permukaan sampai atas dan sebagainya. Tapi saya bagi yang biasa 6,000. Apa saya 6,000 juta ni? Astagfirullahaladzim. 6 juta degree Celsius. Patut rasa macam pelik saja. Sorry, 6 juta degree Celsius. Bukan 6,000 juta. 6 juta degree Celsius. Air tak kat didih. Mendidih je cuma masuk jari. Boleh? Berapa suhu? 100 degree Celsius. Pun melecur jari kita. Minyak mercik pun sakitnya melecur. Ini 6 juta degree Celsius permukaan matahari. Duduk tengah hari pukul 12 hingga 1 duduk tengah padang. Pingsan kita.
Lemahnya manusia ni ya. Jangan sehebat sangat, sombong sangat. Sombong pakaian Allah, kita tak layak langsung. Kita cuma makhluk sangat kerdil, sangat lemah. Okey, so selain warna, suhu, kecerahan, ada bintang yang sangat cerah, that means banyak hidrogen dia dilakurkan menjadi helium. Itu dia punya pelakuran nukleus ataupun nuklear. Ya, dia lain kecerahan, lain bintang lain kecerahan. Jaraknya pun tak sama. Sebab kalau tengok langit malam-malamnya, bintang-bintang banyak tu adalah jenis geng-geng matahari lah. Ada dekat, ada jauh. Oh, yang jauh nampak kalu sangat, yang dekat nampak lebih besar. Banyak sangat bintang bertaburan kalau langit cerah. Ya, okey. Kemudian saiz pun tak sama. Kita tahu kematian bintang pun tengok saiz dia. Kalau matahari apa? Kecil ke, besar ke, sederhana ke? Sederhana je. Dia tak besar sangat-sangat, dia tak kecil sangat-sangat. Allah tentukan itu adalah sesuai untuk kehidupan kita di bumi, dan bumi adalah ketiga jauhnya pada matahari berbanding dengan Utarik Zuhrah, kan? Okey, so dapati secara umum ni bintang mempunyai warna mengikut suhu di permukaannya, iaitu dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi. Okey, so warna ikut suhu ya. Kalau dia panas sangat macam mana ya. So kita dapati jadual 11.11 tentang pengelasan, dan kita lihat jadual 11.4 11.1 adalah penjelasan, 11.3 yang pengelasan, 11.1 adalah berdasarkan warna dan suhu. Okey, so kalau warna merah bintang tu memang tak pernah kita nampak kan, kita nampak jauh kelip-kelip je, adalah suhunya kurang daripada 3,500. Bandingkan air lah 100 tadi. Ni Kelvin ya. Okey, jingga, okey, dia tinggi sikit, 3,500 hingga 5,000. Kuning macam matahari kita, 5 hingga 6,000. What did I say just now? Saya salah sebutnya. Saya kadang terkeluar je pada mulut saya. Yang tentang tadi 11.3 punya warna suhu tadi. Saya matahari 6 juta pula dah. 6,000. Mula 1,000 juta, lepas tu juta dah. Sorry lah. Betulkan balik 6 juta. Daripada kesalahan saya, mudah-mudahan awak ingat. Bukan banyak sangat. Maksudnya bukan sampai juta. 6,000 degree Celsius. Confident je cakap 6 juta. Okey. Betul saya kata tak apalah, dah lepas. Ingat 6 juta, 5,000 hingga 6,000, bukan juta Kelvin. Tapi I 6,000 tu. Kenapa saya tahu 6 juta? Kan saya check balik kenapa keluar pula 6 juta. Okey, kalau dah kuning putih ya, kita kuning ya. 6 juta, kita dah hampir juga kuning putih. Kita because jingga tadi hingga 5,000, 5,000 hingga 6,000 kuning. Kemudian kuning putih 6 hingga 6,000 hingga 7,500. Kita dah 6,000, so antara lah kuning dengan kuning putih ni. Kalau lebih 7,500 dah putih. Selepas 11,000 dah biru putih, dan sangat panas melebihi 25,000 adalah biru. Okey, ini sebab andaian je sebenarnya. Nobody can really go to the stars as sukat. Berdasarkan warna dia bagi berdasarkan warna yang nampak dari bumi ataupun teleskop Hubble ataupun teleskop yang angkasa lepas, dia andaikan saja. Tapi kita kena terima pakai, sebab sometimes bila dah dikaji, tengok betul. Kadang salah, dia betulkan balik ya. Sebab macam saya kata, zaman saya 9 planet sampai Pluto. Zaman awak tak ada, 8 je. Tak ada Pluto, tak ada dah. Okey, kita dapati darjah 11.4 dari merah sampai biru ya. So merah dulu, jingga, kuning, putih kebiruan, biru makin panas. Okay, look at page 246. Okay, kita dapati bintang saiz dia berlainan. Ada yang sangat besar, disebut bintang super raksasa. Kalau besar masa nak mati dah tu. Okey, bintang yang besar disebut raksasa, bintang sangat kecil disebut bintang kerdil. Sangat kecil, kerdil ya. Kecerahan suatu bintang tadi dicerap bergantung pada saiz dia. Saiz bersama mana ya, jarak dia dari bumi dan suhu permukaan bintang tersebut. Itu pun anggaran je. Bintang yang paling cerah di langit nama dia Dewa. Ini kena ingatlah. Tengok tu ditukarkan warna Sirius dan Rigel. Itu adalah paling cerah. That means must be very very big lah.
Because dia besar. Dia cerah. Okay, very very big pun taklah sampai yang biru tu kan. Ada pendapat saya lah. Okay, so pastikan perkataan size, kecerahan, jarak, series, region. Series dan region. So nampak super raksasa bersama mana? Dibandingkan lah. Kemudian raksasa, kemudian kerdil. Kerdil sangat kecil lah, dah mati ya. Okay, so itu paling kecil. Now yang activity 11.1 you can read yourself and do yourself. Activity 11.2 pun you can do if you like to do it. Kita lihat foto 11.4 tentang kita ada planetarium negara. I hope you have the time to go and visit there. Kalau sekolah buat anjuran lawatan, kalau mampu pergilah tengok. Banyak benda-benda menarik yang telah pelajari, makin faham dan insya-Allah kalau minat bidang tu boleh jadi angkasawan macam Syekh Mustafa Syukur. Dan terdapatnya planetarium ni di mana? Di Kuala Lumpur ya. Okay, so kita ada dua rupanya kat Melaka pun ada 11.5 planetarium Melaka ya. So Malaysia ku planetarium negara dibuka secara rasmi pada tahun 1994. Dia besarlah ni. Kau di KL ya. Bagi memudahkan pendidikan sains angkasa kepada orang awam. Reka bentuknya sangat unik iaitu gabungan seni bina Islam dan astronomi. Yang planetarium Melaka pun interesting. Siapa yang dekat-dekat Melaka tu go and have a visit dan tengok apa dalam tu. Kalau ada minat boleh pergi pula KL tengok ya. Kalau ada rezeki lah ya. Rezeki masa dan kewangan. Then you answer yourself for latihan formative 11.1 apa galaksi sebagainya. Tak ingat rujuk balik belakang-belakang muka surat berapa ataupun rujuk balik saya punya video. Kalau setengah orang dia susah sangat nak baca. Dengar. Telinga ada kan. Alhamdulillah. Okey, habis dah bab 11, kita masuk bab 12. 12 kita ada 12. Oh, ada 12 dan 13. Atau dah tinggal 2 kelas lagi. Memang tak mungkin lah. Kita buat more classes lah nak habiskan. Tapi yang belakang-belakang ni dah jarang sikit untuk keluar peperiksaan ya. Sikit-sikit je. Okey, kita lihat seterusnya bab 12 ialah tentang sistem suria iaitu sistem matahari tempat kita duduk. In page 250 kita dapati soalan-soalan tu tak penting sangat sebab awak tahu dah sekolah rendah dah belajar. Okey, cuba tengok blok sains penemuan planet baru. Oh, pula ada. Baru sama tadi yang Pluto telah dibuang. Okey, pada awal tahun 2016, that's quite recent ya. That means 4 dengan 3 dan 4 dekat 10 tahun jugalah. Sebuah planet baru ditemui dalam sistem suria oleh ahli astronomi. Ahli astronomi menggelar planet itu sebagai planet ke-9 yang mungkin mempunyai jisim 10 kali ganda daripada bumi. Dia besar sangat-sangat. Pluto dulu dia kata paling kecil, kemudian itu zaman saya lah, sekarang tak ada kan, dan dia ketulah banyak ais sebab dia jauh, dia sejuk sangat. Sekarang ni it's very big, besar 10 kali ganda. Walau bagaimanapun penemuan ini masih lagi dalam peringkat kajian, so tak boleh masukkan 8 saja. Okey, so sungguh layari tak payahlah. Kita lihat muka surat 252 sistem suria. Masa sekolah rendah belajar ya, sistem suria dan planet-planet dia. Seimbas AR berikut melihat animasi 3 dimensi sistem suria. Tak apalah. Kita lihat rajah 12.1, sistem suria tidak mengikut skala. Kalau skala dia kena ikut betul-betul saiz apa, mana besar mana kecil ya. So tengah-tengah dia letak matahari, the first 4, Utarik, Zuhra, Bumi, Marikh. Itu 4 yang pertama. Ini 4 ni banyaknya batuan. Bila dah start dia banyak gas, 4 lagi, Mustari, Zuhal, Uranus, Neptune. Mustari, Zuhal, Uranus, Neptune. So tengok saya cakap pasal Pluto before this, info science. Pada tahun 2006, Pluto tidak lagi dikenali sebagai sebuah planet. Zaman saya kena ingat pada planet dalam sistem suria. Sebaliknya dikenali sebagai planet kerdil sahaja dan tak masuk dalam senarai. Macam mana diukur? Cuba kita tengok macam mana dia bagi penjelasan. So si Ramasamy saya bagi dia nama, tak nampak tu dia siapa. Bagaimanakah jarak planet-planet dan matahari diukur? Apa jawab si Aminah ni, saya tak tahu nama dia. Jarak planet-planet dari matahari adalah sangat besar. Taiwan semua kita tahu kan, kalau dekat terbakar kita ya. Oleh itu unit astronomi dan tahun cahaya digunakan untuk mengukur jarak relatif planet-planet itu dari matahari. So kena tahulah apa dia tahun cahaya, apa dia jarak relatif nanti. Saya ingat dia kata nak guna apa alat dan sebagainya, tak ada pula kan.
Okey, kita lihat perbandingan jarak matahari dalam sistem suria dari matahari. Jarak planet dalam sistem suria. So, kita ada dua unit, sama ada unit astronomi AU ataupun tahun cahaya LY. Okey, unit astronomi AU ialah jarak purata di antara bumi dengan matahari, iaitu kira-kira 93 juta batu. Awak tak tahu batu, zaman saya batu. Zaman saya saya duduk di Tapah masa kecil sampai remaja. So ke Kuala Lumpur adalah 100 batu. So cuba tengok apa nilai 100 batu. 150 kilometer lah. Itu Tapah ke Kuala Lumpur. Tapi bila kilometernya besar. Kalau 93 juta, ni juta bukan sama 3 saja, sama 3 juta batu bersamaan dengan 150 juta kilometer, itu jarak matahari. Dia satu AU. Letak 1 AU dalam yang kotak biru tu 1.5 darab 10 kuasa 8 juta dengan kilometer. Dia belajar juta berapa? Dia punya kosong. Juta ada 6 kosong kan? Tapi bila kilo lagi 2 lagi kosong. That's why 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Again, juta berapa kosong? Ada 6. Kemudian kilo berapa kosong? 2 lagi. So ada 8. Sebab 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Itu dalam unit astronomi. Betul lah, unit astronomi. Dalam tahun cahaya adalah jarak ditempuh cahaya dalam masa setahun. Laju tak cahaya? Cuba tengok kilat. Laju kan? So bila guna tahun cahaya, dia punya nilai tu besar ya. Tadi pun dah 10 kuasa 8 ya. Tadi adalah juta kilo kan. Sekarang ni lagi lah. Tadi before that juta batu, juta kilo 1.5 times 10 to the power of 8 kilometers. Ni kalau tahun cahaya bergerak pada hal laju 300,000 kilometer setiap saat. Bandingkan kereta bergerak atas highway 110 kilometer sejam. Dalam masa sejam, pukul 9 hingga pukul 10 contohnya, boleh gerak sejauh mana? 110 km sejam. Sejam 110 km je. Ini dalam masa sesaat. 300,000 km. Sangat laju. Dia sebab nampak cahaya kilat. So fast. Okay, so iaitu 9.5 darab 10 kuasa 12 km. 12 km dalam setahun. Kenapa tadi 1.5 times by? Oh yelah, because 1.5 150 juta tambah 2 kosong. Ini adalah tahun cahaya 9.5. Tadi 1.5 times 10 power of 8. Ini 9.5 times 10 power of 12. Lihat rajah 12.2. Jarak bumi dan matahari adalah 1 AU. 1 AU adalah 1.5 times 10 to power of 8. Tapi kalau tahun cahaya 9.5 times 10 power of 12. Tambah 3 lagi kosong kilometers. Okay, so I stop there first. Thank you for watching. And also biasanya saya punya, that means I have a few classes more to finish off. Sebab tapi bab 13 kejap je. Asteroid, meteoroid semua. Okay, at least 3 atau 4 dah dapat kali ni. Banyak lagi maklumat. Aduh, saya ingat dah habis dah bab ni. Sebab form 1 dan form 3 dah habis. Okay, so insyaAllah sambung di kelas yang akan datang. Muka surat 253. Okay, so thank you for watching. Yang pesanan saya biasanya adalah jaga solat 5 kali sehari. Yang pertama, Allah hisab nanti. Mudah-mudahan terpelihara akhlak kita, mencegah dia maksiat ya. Okay, taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa, terutamanya dengar cakap ibu. 3 kali ibu baru ayah dalam hadis. Tapi kena dengar dua-dua. Sebab nak selamat, nak bahagia, nak murah rezeki. Jangan lupa doa ibu bapa. Doakan mereka dan taat mereka. Taat pada mereka. Okey, hormati guru-guru dan juga hormati orang lebih tua, saya yang lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita di sisi Allah, terutamanya juga di sisi manusia. Okey, jangan lupa doakan dan juga sedekah kalau boleh, infak, and also boycott. Okey, kalau tahu pada maksud saya pada siapa ya. Semua orang tahu sekarang ni pada siapa.
Okey. So itu tanggungjawab kita sebenarnya sebagai Muslim. And itu akan ditanya akhirat besok, apa kita buat untuk mereka. Hanya itu kita mampu, ya. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Please subscribe kalau belum. So subhanakallah.